Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Okay, so bertemu kita lagi dalam sesi podcast yang seterusnya. Macam biasa saya Nani dan mungkin ada antara anda yang dah kenal tetamu kita pada hari ini. Kita ada Tuan Hakimi dan juga tetamu undangan pada hari ini kita ada Tuan Zahiri. So Tuan Zahiri boleh perkenalkan diri? Boleh. Okay, Assalamualaikum, selamat pagi. Ohayou gozaimasu. Nama saya Zahiri. Sekarang bertugas di Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan ataupun SIAS di Shah Alam. Sebenarnya grad juga daripada Niigata University Japan. And kira geng-geng Cik Kimi jugalah gitu kan. Geng-geng lah kira kan. Senior saya. Kira senior lah, tapi tak senior sangat lah. Dan dapat intern sebenarnya kat sini kat CJ. So dapat peluang yang besar lah untuk join kawan-kawan kat sini. Okay, Alhamdulillah. Okay, so itu adalah Cikgu Zahiri ataupun Zahiri CC lah. Okay, so hari ni kita nak bincang tentang topik bully sebenarnya. Seperti mana yang kita tahu baru-baru ni pun ada kes yang terjadi dekat sekolah di Kuala Kangsar. Lepas tu macam tahun sebelum ni pun ada kes dekat UPNM dan sebagainya. Dan sebenarnya bully ni ada banyak jenis bully kan. Kita ada fizikal lah. Lepas tu cyberbully. Dia banyak. Mungkin kalau secara langsung boleh dikatakan dia maksudnya menggunakan kekerasan ataupun menggunakan arahan. Itu memang direct lah. Yang verbal bully lah. Verbal ataupun dia secara fizikal lah kan. Tapi kalau cyberbully ni lain. Maksudnya dia tak secara keyboard warrior kan, yang jenis semua benda nak komen, semua benda nak komplain. Yang mana apa kita punya cyberbully, bukan cyberbully, cyber troopers Malaysia sangat hebat. Betul. Sampai orang tutup akaun semua tu kan. Acik-acik bawang. Okay, so macam kita cerita pengalaman dulu lah. Macam saya sebenarnya dua-dua. Saya pernah jadi mangsa bully, saya juga pernah jadi pembuli. Tak pada size. Tak pada size. Ya, betul. Saya masa dulu saya puasa darjah 2, saya pernah kena ni lah kenapa saya pendek? Sebab ada senior budak lelaki darjah 6, saya darjah 2, dia asyik ketuk kepada saya. Jumpa je ketuk. Semua saya tahan lagi, bodoh. Tapi lama-lama dah macam, kau ni, saya bagi bapak saya dah datang. Weh, mana turun peti bapak Ya betul. Dah itu dah macam dah last cut dah. Mula boleh lagi nak tanda nak tepis ke nak pukul balik kan, tak ada masalah. Tapi dah lama macam panggil bapak je settle. So nasib baik settle kat situ je lah. So tak nak sampai bawa nak report polis ke apa benda ke kan. Tapi lepas tu masa saya darjah 5 pula, saya pernah bergaduh dengan budak lelaki. So Boleh lah sekarang ni. Betul lah, saya masa tu saya memang corner dia saya genggam betul lah. Ini yang kes darjah 5 darjah 3 tu ke? Yang aku ni darjah 5, kau darjah 3, kena hormat sikit. Betul? Ni kita orang sebaya. Sebaya lah. So itulah, saya pernah jadi dua. Tapi dah bila dah besar ni, insya-Allah saya insan yang baik lah. Ada besar Dan saya ni macam ada pengalaman sendiri ke? bully Dibully tu tak tahu bully ke tidak, tapi pernah jugalah ditampar oleh senior lah. Kesnya bukan curi, ada komik hilang. Dulu kan zaman kita orang sekolah ada komik tu memang tak, saya baik. Saya kaki masjid. Tapi pernah jadilah, tapi tak simpan benda tu, habis kat situ je lah. Kalau membuli pula mungkin masa belajar dulu tak ada lah bully. Saya nak ajar dia. Ajar dalam kata yang baik, bukan ajar dia belajar kan. Kita buat part time. Biasa kita kalau pergi Jepun belajar, kita buat part time. Saya part time di kedai sushi. So kalau ada yang bukan student jugalah, macam pekerja baru masuk, kita dah senior, kita ajar dia orang lah. Ada pernah sekali tu dia tak nak nasi, tak jadi. Saya marah kat dia. Besok tu dia berhenti. Kesian kat dia. Marah tu verbal lah kan? Verbal lah kata. Takkan ni pun tak boleh buat macam tu kan. Macam tu je lah. Tapi tak adalah sampai saya rasa macam biasa je lah kan. Sebab kita dah terbiasa dengan culture macam tu dari segi senior junior lah. Kalau kat Jepun macam tu lah. Mungkin budak tu yang lembik buat kan? Mungkin lah. Kalau dia dengar minta maaf ya. Tapi untuk pengetahuan semua, apa tadi Tuan Zahiri ada mention tak nak nasi. Dia sebab macam saya duduk yang berasal Selangor ni, saya menggunakan perkataan masak nasi sebenarnya. Masak nasi atau penjerang nasi. So mungkin ada followers kita macam, kenapa dia tak nak nasi? Tak nak makan nasi ke? Tak nak. Bukan tak. Bukan pernah nak nasi tadi. Okay, so tu pengalaman Tuan Zahiri lah. Apa Tuan Hakimi macam mana? Macam selalu bully orang je? Saya memang dari kecil memang naik lah. So selalu jadi mangsa.
Cuma mungkin bila di universiti tu, bila dah, sebab kita pun kalau di Jepun dia didoktrin kan, ataupun orang cakap apa, diajar, bukan ajar lah, dia dibiasakan dengan joki kangkir ni, seniority junior, bukan juniority senior junior lah. Senior junior ni, so bila senior junior dia ada satu line of macam mutual respect. Okay. So kalau rasa kena sedar diri je kan, kau ni junior kan, so at least kena hormat lah. Bukan kita nak minta hormat bercium-cium tangan ke apa, tak, tapi dia ada some sense of mutual understanding kat situ lah kan. So kalau tak ada tu, saya pernah agak beberapa kali macam, bukan sentap lah, dia macam snap. Tapi cuma saya tak pandai nak menggunakan kekerasan lah. So, jadi saya menggunakan kuasa suara saya kan. Kita palau macam tu Buat tak tahu kan. Macam bagi saya tak, sebab saya tak suka dibuli. Jadi saya tak membuli. Walaupun pengalaman membuli tu, sebab saya sekolah menengah ni ada dua kan. Sekolah menengah yang pertama ni, saya adalah batch pertama sekolah tu, sekolah baru kan. Jadi dia tak adalah rasa dibuli tu. Cuma masuk bila pindah ke sekolah lain, sekolah asrama yang lebih jauh lah, sekolah lama. Jadi kebetulan lah rezeki ada kawan yang satu tempat, satu daerah yang memang dah perform kat situ. Jadi dia bantu untuk protect lah. Kalau tak, saya rasa memang kena panggil juga kan. Memang tengah malam kena panggil, pergi ambil air kat dia makan lah, apa benda lah. Jadi macam Itu kacau asrama aku kan dia kacau sama, as long as dia tidak mencala emosi budak-budak kan. Tapi benda tu taklah, bagi saya perlu juga kan. Kalau bukan perlu dia bully, tapi dia ada lebih kepada memori lah. So zaman sekolah lu kena macam ni kan, kena. Tapi bukan sampai level pukul sampai lunyai masuk hospital, dia tak. Itu bukan bully tu. Itu memang jenayah nak membunuh. Jenayah kekejaman tu. Kejam. Tapi itulah, macam dekat Malaysia memang ada lah yang sampai masuk hospital, ada sampai jenayah mati semua tu. Tapi saya tak tahu lah, saya tak pernah dengar pula kalau kat Jepun sampai dipukul sampai masuk hospital di waktu sekolah. Kat Jepun ada ke benda-benda macam ni? Tak sendiri rasa macam Jepun sama ada dua lah didera. Dia pembuli ni, dia mendera secara fizikal atau mendera secara emosi. So kebanyakan yang saya jumpa emosi. Sebab kalau fizikal ni dia terlalu nampak. Jadi dia senang untuk kantoi lah kan. Kalau tiba-tiba balik dah lebam ke, baju koyak ke, itu memang orang cakap apa, secara fizikal yang senang untuk orang nampak. So kalau secara emosi ni memang saya pernah jumpa ada seorang pelajar, sebab kita dulu international student kan. So macam saya tak tahu dia dibuli ke dengan lecturer dia ke macam mana, ataupun dia tekanan perasaan ke. Dia student master ke PhD lah. Dia ambil keputusan satu hari tu untuk lompat daripada batang bangunan. Dia lompat atas bangunan sebab depression. Depression sebab apa? Sebab nak kata didera, dibuli secara emosi lah. Sebab secara fizikal ni nampak. Secara fizikal sihat, tak ada apa. Tapi dari dalaman tu kita tak tahu kan. Jadi macam masa tu berlaku sedikit kekecohan lah dekat universiti tu kan. Ni apa Pak ni nak lompat ni semua kan. So berbondong-bondong lah kawan-kawan kita yang Malaysia ni, Indonesia ni datang untuk cuba tenangkan dia lah. Kalau Pak tu macam Korea. Tak, Pak apa nama dia? Pak Joni pun kita panggil. Bapak. Bapaknya Indon. Indonesia. Iya, Pak. Pak yang tu kan Pak Jisung ke apa tu? Penyebab Pak. Bapak tu. So di Jepun dia terlalu banyak sebab dia tak dia macam dia cakap, dia tak berani nak selakukan secara fizikal. Jadi dia lebih kepada mental, emotional lah. Yang benda yang tak boleh dibuktikan lah, senang kan. Macam mana kalau nampak lebam tu kes polis terus dia orang. Betul. Macam mana ni kan, sebab kalau benda yang nampak memang anytime je kita boleh ni kan, boleh dipanggil, boleh jadikan bukti. Tapi kalau secara konsisten dalaman emosi ni kan, susah nak dibuktikan. Dan saya masa dekat Jepun dulu memang ada
rasa benda yang sama juga lah macam Tuan Hakim cerita. Rasa macam dengar-dengar banyak jugalah macam tu. Ada lah, bukan banyak, ada lah. Cuma saya pernah tengok lah ada komentari kat TV, ada cerita pasal student Jepun lah. Masa dia jumpa pengawan tu, dia dah dewasa. Tapi dia bercerita pasal kenangan dia yang dulu kat sekolah. Dia pernah terjun bangunan. Dia sendiri yang terjun lah. Dia terjun tapi tak mati. Umur panjang kot. Dia terjun tak mati. Dia sedar, cikgu dia kata jangan bagi tahu kat siapa-siapa. Tu cikgu dia cakap macam tu. Dia ada dark side jugalah pasal Jepun lah sikit lah kan. Dia ada image kan. Dia nak jaga image sekolah dia. Dia tak nak kes tu berpanjangan lah. Sama juga dengan sekolah tak Malaysia pun. Kalau kes SE berlaku dekat sekolah-sekolah yang tenam, memang pihak PABG pun kata macam dah tak payah buat kes polis lah, settle dekat sini je. Itu yang apa, sebab kita nak tengok dia mungkin contoh apa yang pengurusi MARA bagi tahu kan, kalau berlaku di MRSM ni istilah ada Yutas Yogo kan. Cuma dari segi pelaksanaan tu dia ada sepatutnya tindakan tu diambil dengan lebih tegas lah. Tapi kalau macam kalau dulu kan, dulu saya ingat saya kalau duduk asrama ni, kalau nak kata dia tak membuli lah, macam aku kena bangun pagi-pagi, kena beratur, kena pergi mandi pagi. Dia lebih kepada penyesuaian lah diri kan. Tapi kalau dah melibatkan lebam-lebam ni, dah masuk hospital, patah sana patah sini ni, itu memang bukti yang nyata dan jelas, which is saya sebenarnya menyokong istilah ataupun benda tu Yutas Yogo kan, sebab dia akan meninggalkan sedikit sebanyak emosi dekat dalam jiwa ni sehingga dia dewasa. Jadi apa justification yang dilakukan oleh sekolah tersebut lah. So macam even kalau nak dibuktikan di mahkamah, macam kes yang berlaku di universiti dulu tu pun nak dibuktikan mahkamah sampai sekarang berapa tahun kan. Maksudnya seharusnya budak tu dah habis belajar, dah grad, dah kerja apa semua, makan masa yang bertahun untuk membuktikan dia bersalah. Mereka ni bersalah. Bukannya sembang hari ni esok habis tak. Jadi mungkin satu ialah tindakan kena lebih keras kan. Patut diambil kalau melibatkan nyawa ni. Betul. Okey, tapi apa nama kita tadi cakap pasal maksud bawang yang Malaysians punya apa saya beli lagi hebat. Tapi saya tak pernah jumpa pula Jepun ada maksud bawang. Dia lagi dahsyat. Jepun ada dia ada memang dia ada dark side channel dia, macam ni channel dia kan. Ni channel ni terkenal dengan geng-geng apa keyboard warrior, yang mana bila masuk bila dia luahkan perasaan tu kan, dia memang tak ada tapisan sebenarnya. Dan benda tu pernah sebab benda tu pun dia macam dark web jugalah sebenarnya kan. Dia macam diakses oleh seseorang orang. Dan mereka ni memang secara terang-terang dan bebas untuk berkata apa saja. Dalam ni, sebab saya pun pernah tengok benda tu. Jadi dia agak menakutkan juga macam walaupun dia tak berani keluarkan secara ni, tapi dia orang ada group sendiri kan, komuniti sendiri yang bila dikecam tu boleh menimbulkan cakap apa keresahan dia memang boleh sampai level orang tu bunuh diri dalam tu. Dia terlalu gelap di situ kan. Terlalu dark dekat situ. Bahaya juga tu. Benar. Subscribe tak subscribe? Tapi kawan Jepun saya pernah tunjuk lah, cakap kan. Ni grup orang yang discuss pasal cara bunuh diri sebab bully lah apalah. Ni discuss apa benda yang kadang-kadang kita di luar akal juga nak terfikir kan. Sebab itu tempat dia orang meluah perasaan. Tapi dan sini bukan ahli grup pula kan. Saya ahli grup masjid sama macam tuan saya. Ya. InsyaAllah. Pernah jumpa kat masjid kat mana? Masjid lain. Masjid. Kariah lain. Okay. So bila kita jadi mangsa bullying, kita akan tend untuk cari sokongan lah, support system. Macam dekat Jepun sendiri lah, apa channel yang ada untuk mangsa bullying ni, apa nama dia, meminta pertolongan ke, bercerita ke? Kita memang ada support system lah. Kalau bila sampai, kalau belajar lah, kalau pergi memang dah ada macam tanto ni macam apa, dia panggil dia mentor mentee. Macam in charge untuk jaga student ni. And yang paling penting ialah nakama kita dah, kawan-kawan kita lah.
Kalau kita tengok kawan kita tu down, kelas tak pergi ke contohnya kan, so kita support betul-betul lah. Pergi duduk borak, bincang apa dia tadi kan. Sebab pengalaman saya lah, kita pergi belajar ni 6 bulan pertama tu, walaupun banyak kita belajar kat Malaysia, kita buat persediaan 2 tahun, ambil JLPT level 2 contohnya kan, tapi pergi still kita tak berapa faham. Tu adalah normal. Jangan fikir tu payah, itu adalah normal. Tapi yang pentingnya ketahanan mental lah kat situ. Kalau kita tak tahan mental, lepas tu kita terdedah pula dengan teknologi yang tak ada kat Malaysia kan. Tu yang jadi banyakkan kawan kita hanyut lah. Ada jugalah yang hanyut-hanyut, tapi kena tolong-tolong lah. Baru kita boleh support member lah. Yang penting tu. Betul, nakama circle yang penting kan. Betul. Tapi macam talian-talian yang boleh telefon ke, macam Syed talian kasih talian dur. Ada. Dia memang ada sesi counselingnya. Sebab dia kalau ikutkan di Jepun, rate macam bunuh diri dia sangat tinggi. Sangat tinggi disebabkan stres kerja ke apa kan. Jadi dia orang ni, itu adalah salah satu cara ataupun jalan yang paling singkat lah yang boleh dikatakan untuk dia orang ni ambil untuk keluar daripada ni. Maksudnya dia terus cabut nyawa sendirilah. Boleh katakan macam tu. Jadi sistem sokongan tu memang ada, cuma dari segi keupayaan ataupun kesediaan lah. Macam kita kat Malaysia pun kita selalu ada kempen kan, mungkin sentiasa ambil tahu pasal. Cuma punca lah, punca sebenarnya kenapa jadi macam tu, kenapa terjadi kes bully tu lah yang sepatutnya diambil. Jangan katakan benda ni dah satu culture. Contohnya kita dah pergi satu tempat tu, ini adalah culture tempat ni. Suka tak suka benda ni kena adapt. Jadi yes, betul, benda tu is a culture. Tapi ke arah mana ataupun dia mesti akan ada satu nak kata bukan guideline lah, dia mesti ada satu tahap. Maksudnya sampai level ni tak boleh lah. Betul lah. Kefahaman dia mesti kefahaman dia jangan sentuh. Tapi kalau secara verbally pun sampai level mana yang boleh kan. So benda tu yang sepatutnya diterapkan lah. Ni diorang ni mesti kena pergi ni lah, PRKN. So sebenarnya kita ni nak banteras tu, ada cara lain kita nak banteras. Kita memang tak boleh nak banteras pun, sebab orang memang ialah budak yang pembulutan mereka sentiasa ada. Kita sebenarnya tak boleh nak kawal benda ni. Agak bagi saya agak sukar lah kalau untuk kawal. Dia macam cycle sebenarnya. Kalau kena masa junior kena, masa senior rasa masa tu lah nak buat balik kat junior kan. Dia kena memang kena kerjasama banyak pihak lah. Kalau nak kurangkan lah, nak hapuskan tu rasa macam susah juga. Tapi at least ada macam Jack cakap tadi lah, ada guideline sikit lah setakat mana dia boleh mendisiplinkan junior dia tu lah. Kalau biasa senior buat kan. Kalau tak ada betul tu memang, tapi kalau tak ada kawalan langsung lagi teruk lah, sehingga keluar paper semua tu memang dah out of control lah saya rasa. Tapi dekat Jepun ada ke macam kena bully sebab kita foreigner, sebab kita orang luar? Biasalah benda tu. Benda tu di mana-mana pun ada. Kita dekat Malaysia ni pun walaupun bertimbang rasa, tapi contoh yang berlaku kes baru ni ada, bukan baru ni lah, awal tahun itu ada yang viral, TikTokers datang ke sini. Dan dia datang bila dia start datang sini, orang memula beri perhatian dan dia rasa dia sangat diterima kat sini. So banyaklah konten-konten yang dibuat. Okay. And then ada one time dia tersalah ataupun tersilap buat konten. So orang start kecam dia. Pula. Dia mana-mana pun dia mesti akan ada yang tak puas hati ni. Ada yang menyokong, ada yang tak menyokong. So yang tak menyokong, yang selalu membantah, yang selalu komplain ni sebenarnya memang tak tahu lah, kurang kasih sayang ke atau macam ni kan. So kalau tak dia cakap kalau tak ada faedah tu elok senyap je lah. Senyap kan. Tak perlu. Itu yang sebaiknya. Cuma kalau nak dibendung pun memang daripada kecil lah sebenarnya. Daripada kecil konten-konten ataupun apa yang ditonton di TV apa semua, dia tak boleh ada langsung unsur-unsur keganasan. Sentiasa nak kena didoktrinkan dengan benda yang baik kan. Tak, memang nak kontrol orang ni satu perkara yang sukar sebab dia jiwa
jiwa tu ada masa memberontak lah. Betul. So nampaknya banyak insight yang kita boleh dapat dalam tajuk bully ni daripada Tuan Hakimi dan Tuan Zahiri lah. Okay, kepada follower kita lah, let's say lah macam kalau diorang apa namanya, macam bully kat tempat kerja kan. Yang tu macam mana kita nak, macam saya pun sebenarnya pernah di tempat kerja sebelum ni, saya pernah kena marah dengan bos yang sebab tahap kena capak barang, kena tangki semua. So benda-benda macam ni sebenarnya adakah memang jalan dia resign je yang terbaik, ataupun macam mana? Kita nak tak tangki balik. Dah lah bos, buat sendiri bos. Marah balik Marah balik Pernah kena marah ke? Ha? Dengan Cik Noni? Cik Noni. Saya baik. Animasi juga saya. Dia baik-baik lah. Baik ada mana. Baik ada mana? Ada mana. Syagak tu. So kalau macam contoh lah Cik Noni cakap pasal buang barang baling-baling ni kan. Benda tu start zaman sekolah pun ada. Cikgu yang jenis garang main balik-balik tu sebenarnya. Campak buku luar. Campak buku. Benda tu ada. Cuma sekarang ni mungkin kalau buat macam tu dah jadi kes polis lah. Dulu selalu benda-benda macam tu sebab dia tengok cara kita, kefahaman kita macam mana lah. Kita nak jiwa tu dibentuk macam mana. Sebab ada, kalau di Jepun dulu pun masa universiti memang selalu sebenarnya kita buat assignment kan, ada Kena koyak. Kena koyak depan mata, kena campak macam tu je kan. Dia kena maki tu. Tapi dia punya disebabkan benda tu cara penerimaan kita lah. Disebabkan benda tu jiwa tu jadi lebih kental. Maksudnya kita tak rasa takut, ataupun kita ada satu keberanian yang ingatkan diri kita ni kena buat something, ini adalah dia punya ni. Dia tak boleh menormalisasikan budaya yang tak betul. Okay? Tapi apa take out yang kita boleh ambil daripada situ lah sebenarnya. Sebab pernah sebenarnya student yang kita hantar di Jepun ni pun yelah, bukan nak kata manja lah, tapi bila bekerja part time baru 2 hari dah kena sound. Jadi dia terus berhenti kan. Lemah betul. Dia bukannya sebab dia macam bila tak biasa. Bila terlalu takut terkeluar daripada comfort zone tu. Dia macam cubalah rasa sekali kan, kena marah, kena maki-maki dia. Kena kental lagi lah. Lebih kental lagi. Kerana jiwa tu didik jiwa tu jadi lebih kental. Cuma kena pandai lah kan. Kalau benda ni melibatkan kekasaran secara fizikal, itu perlu ditentang lah. Pernah kena pukul ke masa you? Tak pernah. Saya pernah. Saya pernah. Bangga kena pukul. Sebab saya sebab saya jumpa balik dia. Ni kan lepas habis ni kan. Tengok kecil besar. Rasa nak bagi balik ke? Rasa nak bagi balik kan, tapi macam tak apalah, aku berada di tempat yang lebih baik kan kan. Macam tu lah. Jadi biasanya macam itulah dia punya kesan akhir dia kan. Di antara pembuli dan yang dibuli ni, bila akhirnya memang kita nampak yang dibuli ni banyak menang lah. Walaupun dulu dia banyak kena kan. Bila dah akhir ni, tengok pembuli tu hidup tak stabil, tak tenteram kan. Macam tu lah. Biasanya macam tu lah. Dia ada fitrah. Fitrah dia. Karma. So bagi pembuli, beware. Dah lah tu. Sebab nanti ada karma dia. Nanti sampai masa pula kat bawah kan. Betul. Okay. So nampaknya alhamdulillah itu je yang kita dapat share pada pagi ni. Ada apa-apa lagi nak tambah? Tak ada apa. So kita mungkin boleh bagi mungkin bagi saya bully tu dia ada good side dia ada bad side dia lah. Dia macam mana cara penerimaan dan juga pengajaran yang boleh diambil, peringatan, dan juga bagi saya perlu ada kefahaman tentang limit tu lah. Jangan sesekali melibatkan kecederaan, okay? Dan juga penderaan, sama ada emosi ke ataupun secara fizikalnya lah. Jadi sebagai pedoman tu, benda tu sebab dia apa sebenarnya definisi budi tu kan, perlu difahami lah. Sebab kalau kita asyik suruh orang tolong angkat kain ke kat rumah pun, itu pun dia kira budi juga.
Betul tak? Kalau like Cemuran. angkat jemuran kan. Betul. Lepas ni kalau bapak saya selalu tak cakap, jangan bully dia nak. Berani kan cakapnya tu. Kalau picak lah tu. Betul tak? Kita sendiri? Itulah. Kalau pembuli minta apa bagi saya, kalau nak bully orang, kena pastikan bukan sebuli Bukan sebuli. bukan sebuli, kena pastikan. Kena fikir lah. Kena fikirlah biar yang kita buat tu adakah ini bully ataupun nak ngajar dia. Kalau niat kita nak ajar, walaupun kita bully, kita jumpa balik, kita maaf, biasanya macam tu lah kan. Tapi kalau buat memang nak lepas geram, nak lepaskan stres sendiri, tu memang jadi bully lah. Kita nak elak benda tu lah. Tapi kalau kita nak berdisiplinkan dia, nak ajar, sebenarnya ini adalah kehidupan sebenar, akan berhadapan dengan orang macam ni, akan mengentalkan jiwa dia. Kita kena bagi tahu balik lah, counter balik. Yang kami buat ni bukan nak bully lah, sebenarnya nak bagi tahu gini lah. Bagi saya gitulah. Sebenarnya nak betul dia jadi orang Ya. yang baik. Tapi kita bagi tahu lah, kalau tak bagi tahu dia dendam sampai Betul. karma nanti. Dia akan doakan macam gitu. Betul, dendam nanti ni. Doa orang tak ada. Itulah. Okay. Tapi dekat SIAS tak ada kes macam ni lah. Tak ada. Siap baik-baik je. Okay. Staff dia ngam-ngam. Okay. Baik, so terima kasih banyak-banyak Tuan Zahiri, Tuan Hakimi atas perkongsian dan juga sudi datang pada hari ini. Okay, so insyaAllah kita jumpa lagi dalam podcast episod seterusnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi.